itu, saya Hanani Daud, penulis Hanani Daud, ingin membuat sedikit review tentang buku terbaru, iaitu novel motivasi. Sangat sesuai untuk dibaca oleh pada semua peringkat umur. Itu tajuknya ialah Tak Kala Takdir Bercerita. Baik, apa yang kandungan yang ada dalam buku ni ialah tentang kisah saya bersama dengan arwah abah waktu tahun 70-an dulu. Saya fikir itu perlu ditulis untuk memberi panduan kepada generasi akan datang tentang susah payah pahit getir hidup masyarakat pada tahun 1970-an. Ya, sebelum itu saya tak tahu sangatlah sebab saya tak lahir dan saya tak boleh membayangkan bagaimana. Tapi dalam cerita ini, dalam buku ini ditulis bagaimana tentang bermula dengan tajuk ataupun bab gunting. Apa yang dimaksudkan di sini ialah, apa yang diceritakan di sini ialah, saya masih ingat waktu tu saya darjah 3 tahun 1975. Sedang saya jalan-jalan, tiba-tiba dipanggil oleh seseorang yang kaya di kampung tu. Kemudian di tangannya ada gunting dan diguntingnya rambut panjang saya yang paras pinggang. Jadi itu satu kenangan yang tak boleh dilupakan juga lah. Bagaimana seorang anak kampung yang miskin perlu berhadapan dengan situasi yang terpaksa. Pada masa tu tak sempat nak balik tanya abah dan umi. Kemudian terpaksa menyerah diri saja untuk digunting. Kemudian seterusnya dengan telaga. Kenangan zaman dulu, tahun 70-an dulu, hampir semua rumah ada telaga. Tak ada paip air lagi. Paip hanya saya ada di sekolah saja. Telaga guna timba. Orang kata karal air untuk naik. Sekali-kali dengan tenaga kecil saya, dengan air telaga yang dalam tu, nak dapatkan air yang dicedok tu penuh memang taklah, sampai lebih kurang tinggal separuh ataupun suku. Dan bagaimana nak memenuhkan satu tempayan air, satu tempayan untuk basuh kaki tu memang ambil masa lama juga. Dan hampir semua rumah ada tempayan. Maksudnya kalau nak masuk rumah kena basuh kaki. Dan itu satu kenangan yang indah juga. Dan bagaimana bila ribut melanda waktu tu, rumah kecil kami yang hanya diperbuat daripada lantainya dari buluh nibung, daripada nibung, dinding dari buluh dan atap rumbia yang hanya disitulah ruang tamu, disitulah ruang tidur, dan disitulah juga tempat masak dengan sebiji pelita ayam. Belum pukul 10 dah siap makan. Memang arwah abah akan padamkan pelita ayam tu untuk jimatkan minyak. Dan bagaimana kesusahan saya pada masa itu, bukan saya sajalah, ramai pernah membawa mangkuk kecil untuk pinjam beras dengan jiran sebelah. Pernah dilalui semua. Dan kenangan yang indah bagi saya ialah mencari ikan sepilai ataupun ikan karing, ataupun ada juga orang panggil ikan laga. Itu kenangan indah. Dan permainan saya pada waktu itu ialah lari-lari tengah padang untuk menangkap belalang. Sebenarnya saya ceritakan di sini, dan saya fikir itu perlu untuk diketahui, untuk ditulis, untuk jadikan panduan hidup anak-anak generasi sekarang dan akan datang. Bagaimana susah payah generasi terdahulu untuk berjaya.
dan saya juga tulis dalam ini pada masa saya sekolah menengah. Waktu itu arwah abah terdesak, selalu kehidupan dia tak ada duit, hanya dibekalkan 5 buah buku tulis sahaja untuk pergi sekolah. Arwah abah kata, pergilah, berilah fokus pada cikgu mengajar, berilah tumpuan kepada cikgu mengajar, itu yang penting. Dalam satu buku tu tulislah apa saja, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, biarlah cikgu nak cakap apa pun, tapi kamu perlu pergi sekolah, dan hanya ilmu lah yang boleh mengubah hidup kita. Dan itulah juga yang saya terapkan pada anak-anak didik saya, termasuk anak-anak saya sendiri. Hanya ilmu lah yang boleh membawa kita keluar daripada masalah kesempitan hidup. Walaupun ada yang kata tak semestinya bijak untuk jadi kaya, tetapi bagi saya orang yang kaya itu memang sangat bijak. Dan itu saya tulis juga dalam buku ni, bagaimana seorang yang anak miskin ataupun daripada keluarga yang miskin untuk memperoleh jawatan guru sementara pada tu memang cukup sukar, sehingga saya terpaksa menapak ke Jabatan Pendidikan Negeri untuk menghadap pengarah sendiri, untuk mendapat mendapat jawatan guru sementara. Dan selepas itu saya ditawarkan ke jawatan guru sementara yang saya hanya dapat 3 bulan itu, dan seterusnya bila saya mohon untuk ke maktab perguruan, dan seterusnya pada tahun 1991 saya ditawarkan ke maktab perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani ataupun MPISAH, dan saya bergelar guru sehingga sekarang. Masih belum berizin. Sekian, terima kasih.